Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid. Syukur Alhamdulillah hari ini kita dapat teruskan kelas kita, itu kelas pendidikan Islam tahun 5, dan pada hari ini kita akan belajar pada bahagian kefahaman surah. Dan untuk hari ini kita akan belajar surah Al-Asr, kefahaman surah Al-Asr. Okey, jadi sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini, Ustaz harap kamu bersedia dengan kelengkapan belajar, terutama sekali buku teks pendidikan Islam tahun 5, dan terus buka pada muka surat 22. Okey. Baik. Bila kita dah buka muka surat 22, hari ni Ustaz cakap tadi kan kita nak belajar tentang kefahaman surah Al-Asr. Jadi kita mula-mula sekali kita kena teliti bacaan surah Al-Asr. Lepas tu kita sama-sama mentadabbur, memahami isi kandungan surah Al-Asr. Baca dan fikirkan. Okey, kita baca sama-sama surah Al-Asr. Sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Itu tadi bacaan penuh surah Al-Asr daripada ayat 1 sampai ayat 3. Baik, sekarang kita perhatikan maksudnya pula. Sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ayat yang ketiga, illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Okey, itulah tadi kita dah baca surah Al-Asr dan kita sudah teliti dan maknanya. Okey, seterusnya baik. Seterusnya kita akan berkenalan dengan surah Al-Asr. Apa dia? Tentang
pengenalan surah Al-Asr. Kita nak tahu berapa ayat dia, apa kandungan dia. Okey, kita baca sama-sama. Okey, baik, sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Itu dia. Baik, kita berkenalan dengan surah Al-Asr. Surah ini mengandungi 3 ayat. Surah ini juga merupakan surah ke-103 dalam Al-Quran dan diturunkan di Mekah. Maksudnya semasa Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, Rasulullah terima surah ni. Okay, terus surah Al-Asr membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Surah Al-Asr membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Maknanya tentang pengurusan masa. Kita hidup dekat dunia ni, Allah bagi kita 24 jam saja. Jadi dalam masa 24 jam tu, kita nak gunakan macam mana masa kita. Sama ada kita nak buat perkara-perkara yang baik, ataupun kita sebut perkara positif, ataupun kita nak buat perkara-perkara yang kurang baik, yang tak elok. Yang kita kenal sekarang ni kita sebut perkara-perkara yang negatif. Okey, seterusnya surah Al-Asr ini juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Seperti Ustaz cakap tadilah tentang pengurusan masa. Baik, kita teruskan. Ini dia. Okey, seterusnya bagian 2. Fahami dan amalkan. Okey, kita baca sama-sama yang ustaz dia cakapkan dekat sini. Murid-murid, dengan menghayati surah Al-Asr, kita dapat menjadi seorang Muslim yang sejati. Okey, baik. Tuntutan surah Al-Asr. Apa yang terkandung dalam surah Al-Asr? Baik, apa yang nak surah Al-Asr ini, Al-Asr yang dia nak pada kita supaya amalkan. Allah turunkan surah Al-Asr ini kepada Nabi Muhammad. Apa kandungan yang perlu kita ikut dalam tu? Itu maksudnya. Baik, tengok pada ayat yang pertama, bahagian sini. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Dalam ayat 1 dan ayat 2, kandungan ayatnya berkenaan dengan masa itu sangat berharga. Allah nak ceritakan kepada manusia bahawa masa yang Allah anugerahkan itu kepada manusia sangat-sangat berharga. Tuntutannya, apa yang kita kena buat? Sentiasa menghargai masa. Kita sebagai manusia kena sentiasa menghargai masa yang ada. Kemudian tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Tak bolehlah kita nak buat perkara yang sia-sia, buang masa, buat perkara yang negatif. Okey, terus seterusnya,
illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kandungan dalam ayat yang kita baca tadi tentang berkenaan dengan kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Penting buat baik ni. Itu dia. Okey, apa yang kita kena buat dalam ayat ni? Dia menuntut kita supaya manusia memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya apa dia? Memperbanyak amal ibadat. Selama kita hidup ni, ambil peluang buat amal ibadat banyak-banyak. Baca Al-Quran, solat sunat, buat baik kepada setiap makhluk yang ada dekat muka bumi. Banyak benda kebaikan yang boleh kita buat. Itu antara contoh yang Ustaz bagi. Baik, seterusnya, sentiasa berusaha membuat kebaikan. Ada usaha kita nak buat kebaikan. Sedangkan bila kita nak buat kebaikan itu, niat sudah ada dalam hati, Allah dah bagi pahala dah. Macam tu sekali pemurahnya Allah kepada setiap makhluk dia. Baik, seterusnya, ayat yang seterusnya, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ayat terakhir sekali, itu kandungannya saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Itu dia. Kita sebagai manusia kena saling berpesan-pesan tentang kebenaran dan kesabaran kepada sesama kita manusia. Okey, dalam ayat ni dia menuntut kita supaya mengajak orang lain ke jalan kebenaran. Selalu mengajak orang-orang lain ke arah jalan yang betul. Jangan kita ajak kawan-kawan kita pada benda-benda yang salah. Okey, seterusnya, mengingatkan diri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Kita kena pesan kalau kawan kita ada ditimpa musibah, kita kena tenangkan dia, kena ingatkan dia supaya bersabar dengan ujian yang Allah bagi. Sebab kenapa? Sebab setiap ujian yang Allah bagi dekat kita, Allah akan Allah akan bagi kita pula kesenangan. Allah nak uji keimanan kita sebenarnya. Okey, seterusnya, tentang kepentingan surah Al-Asr. Apa dia kepentingan surah Al-Asr? Baik, yang pertama sekali, bila kita mengamalkan surah Al-Asr ni, apa yang kita dapat? Yang pertama sekali, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif. Sebab apa? Sebab dalam surah ini dia ada disebut bahawa berpesan-pesan apa dia? Kepada kebaikan, kan? Dalam mafhum ayat ini. Okey. Baik, seterusnya, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Jadi bila kita amalkan surah ni, kita tahu isi kandungan dalam surah ni. Dalam surah ni mengajak kita supaya berbuat kebaikan, bersabar. Jadi selama kita hidup dekat dunia ini, matlamat hidup kita akan lebih jelas. Jelas macam mana? Kita nak mencapai kejayaan. Okey, seterusnya, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Tadi kan kita ada sebutkan, banyak disebutkan
tentang kebaikan dalam surah ni. Okey, seterusnya. Baik. Bahagian 3. Okey, sini bahagian 3. Fikir dan hayati. Dalam ni dia bagi contoh yang bulat ni. Yang bulat ni yang menandakan masa sebenarnya. Kita perhatikan carta dia buat ni. Baik. Setiap orang mempunyai 24 jam sehari. Setiap manusia ni Allah bagi 24 jam saja satu hari. Tak ada contohnya Ahmad bagi 27 jam. Kan? Aminah dia bagi 20 jam je satu hari. Tak, setiap manusia yang ada dekat dunia, yang hidup dekat dunia ni, Allah bagi dia 24 jam saja sehari. Jadi pilih aktiviti untuk untuk menggunakan masa secara bijak. Jadi kita ada 24 jam saja satu hari. Jadi pilihlah aktiviti yang baik-baik. Kita buatlah aktiviti, uruskan masa kita secara bijak. Dekat sini dia bagi contoh 24 jam ni semua ni. 24 jam semua ni. Okey, yang sebelah sini contoh yang kita nak buat baik. Yang sini yang sebelah warna merah ni ni contoh yang negatif. Jadi nak pilih yang mana satu. Contoh yang pertama, yang bahagian positif ni, yang baik-baik ni. Pertama sekali, menolong ibu bapa. Dalam masa 24 jam satu hari tu, ambillah satu masa sikit tu untuk menolong ibu bapa. Kemudian mengulang kaji pelajaran. Mengulang kaji pelajaran. Kita sebagai murid kena belajar rajin-rajin untuk berjaya. Okey, seterusnya ambil masa juga dalam masa 24 jam tu membaca Al-Quran. Kita orang Islam kena baca Al-Quran, dapat pahala. Okey. Seterusnya ambil masa juga dalam masa 24 jam tu membersihkan persekitaran rumah kita. Kan? Kalau ada program gotong royong, sertailah. Itu adalah benda-benda yang membawa kepada kebaikan. Okey, seterusnya kita tengok bahagian yang negatif pula, yang warna merah ni. Tengok bahagian warna merah ni contoh-contoh yang negatif. Sama ada kita nak buat ke tak nak buat yang ni. Minta jauhlah, jangan buat. Okey, yang pertama sekali apa dia? Tidur berlebihan. Tidur je sepanjang hari 24 jam tu. Tak bangun-bangun daripada subuh sampailah ke tengah hari. Bangun kejap, makan, tidur balik sampai ke malam. Tak eloklah. Tidur yang berlebihan. Tidur boleh, tapi tidur ambil masa sekejap dah, sekadar untuk menghilangkan penat. Okey, seterusnya bersukan ketika azan berkumandang. Dia bersukan ni bagus, tapi kena uruskan betul-betul. Kalau dah dengar azan berkumandang, berhentilah pergi solat. Yang tu. Okey, seterusnya bermain secara berlebihan. Dekat gambar ni main apa ni? Main game. Okey, main game boleh, tak salah, tapi jangan sampai melalaikan. Main secara berlebihan tak boleh. Apa-apa saja pun kalau kita buat secara berlebihan memang tak boleh. Makan tak boleh berlebihan, tidur tak boleh berlebihan, main tak boleh berlebihan, kan? Benda yang berlebihan tak boleh lah. Kena bersederhana. Okey, seterusnya mengumpat. Dia mengumpat, mengata-ngata kawan kita di belakang dia. Ini mengumpat ni satu perkara yang mendatangkan dosa. Sebab apa? Dikatakan bahawa barang siapa yang mengumpat, sepertilah dia ni memakan daging mayat saudaranya sendiri. Allahu Akbar, jijik kan? Kita tak mahu makan daging mayat saudara kita sendiri. Ini mengumpat. Jadi pilihlah antara nak buat perkara positif ataupun perkara negatif dalam masa yang Allah bagi dekat kita tu 24 jam sahaja sehari. Allah tak bagi lebih daripada ni.
Tak bagi lebih dan tak bagi kurang. Sama setiap orang 24 jam. Ustaz pun 24 jam, kamu pun 24 jam. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita baca sebuah hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun min nasi as-sihhatu wal faragh. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi kita telah bersabda. Nabi kita cakap apa? Dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah kesihatan dan waktu lapang. Jelas kan? Manusia ni sentiasa dia dalam dia kata kerugian lah kan, banyak mengabaikan masa yang Allah bagi dekat dia, dia abaikan. Dua, pertama waktu lapang sering diabaikan. Yang kedua kesihatan. Dua nikmat ni, waktu lapang dengan kesihatan ni selalu diabaikan oleh manusia. Kita akan ingat nikmat kesihatan tu bila kita datang sakit. Contohnya kita datang demam kan. Allah, demam lagi ni, semalam elok je. Baru kita sedar bahawa kesihatan tu amat penting. Kemudian waktu lapang. Waktu lapang ni kita tak sedar nikmat dia. Sampailah kita ni datang waktu kita sibuk kan. Contohlah kamu nak menghadapi peperiksaan. Waktu awal tahun, waktu lapang sikit, kita abaikan, kita biar kita banyak main, tak belajar kan. Bila dah dekat nak periksa, dah minggu depan nak periksa, dah sibuk dah. Baru menyesal, ya Allah, kalaulah kita ni belajar di awal tahun kan senang, tak ada nak rasa stres kan. Itu dah dia dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, itu berkenaan dengan kesihatan dan waktu lapang. Okey, kita tengok last sekali. Memanfaatkan masa yang diberikan merupakan tanggungjawab semua Muslim dan akan dipersoalkan di akhirat kelak. Masa yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni, Allah akan tanya kita hari akhirat nanti. Kita buat apa dengan masa yang diberikan? Jadi selamatlah bagi barang siapa yang menggunakan masa yang dianugerahkan oleh Allah itu semasa sepanjang hidupnya, dia buat perkara-perkara yang baik. Selamatlah dia. Kalau kita buat perkara-perkara yang negatif, malunya kita nak cerita dekat Allah. Masa yang diberikan pada kita tu, kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Malulah kita dekat Allah kan. Allah tanya. Itu dia. Jadi ada lagi tak? Okey, sudah habis. Baik, jadi setakat ini sahaja dahulu kelas kita. Jadi Ustaz harap kamu dapat manfaatkanlah apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi sebelum Ustaz sudahi kelas kita pada hari ini, Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.